Okey, nampaknya beberapa pelajar sudah masuk. Jadi rasa cikgu boleh teruskanlah untuk kelas pagi ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama cikgu Wan Syarizam bin Wan Zainal Abidin, berumur 23 tahun daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cikgu akan mengajar kamu selama 2 bulan, iaitu latihan mengajar cikgu. Cikgu akan mengajar subjek seni visual untuk kelas tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Jadi diharapkan semua pelajar dapat memberikan kerjasama yang baik sepanjang tempoh cikgu mengajar kamu. Jadi sekiranya ada apa-apa tak faham ke atau soalan-soalan yang kamu tak faham semasa cikgu mengajar kamu, boleh chat cikgu di Telegram di dalam grup kelas. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu iaitu tajuk reka bentuk industri. Sebentar, cikgu akan paparkan slide dahulu. Ini dia. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu iaitu tajuk 7 yang ada di dalam buku teks, iaitu reka bentuk industri. Okey, cikgu telah perbesarkan sedikit skrin. Okey, untuk hari ini iaitu tajuk 7 reka bentuk industri. Okey, cikgu tahu mungkin ada di antara kamu kurang tahu ataupun kurang mengambil tahu tentang apakah reka bentuk industri ini. Okey. Cikgu bagi contoh di negara Malaysia, reka bentuk industri ini telah lama diwujudkan. Okey. Antara reka bentuk industri yang pertama, reka bentuk industri yang pertama iaitu di dalam bidang otomotif di Malaysia, iaitu industri otomotif iaitu Proton. Okey, apa yang kamu boleh nampak di paparan skrin ini iaitu gambar sebuah kereta Proton Saga. Inilah merupakan antara reka cipta atau reka produk yang dikeluarkan oleh rakyat tempatan kita, industri tempatan kita yang boleh dibanggakan. Okey, di Malaysia, reka bentuk industri ini telah pun meluas di serata Malaysia, dan ada di antara mahasiswa-mahasiswi yang melanjutkan pelajaran di Universiti Awam mengambil bidang dalam tidak kisah sama mana diploma reka bentuk industri dan juga ijazah sarjana undang muda reka bentuk industri. Dia mengikut minat tersendiri lah. Sekiranya kamu nanti selepas habis SPM minat untuk masuk dalam bidang reka bentuk industri, jadi kamu bolehlah masuk di bahagian khusus reka bentuk industri, ada ditawarkan. Okey, kita pergi slide kita yang pertama, iaitu persepsi seni, sejarah perkembangan reka bentuk industri. Perkembangan reka bentuk industri berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi. Semasa revolusi, banyak ciptaan baru telah dihasilkan seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian dan perusahaan. Perkembangan reka bentuk industri dikesan melalui sebuah institusi iaitu ITM yang dikenali sekarang iaitu Universiti Teknologi Mara. Dulu namanya Institut Teknologi Mara. Okey, produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah kereta Proton Saga yang cikgu bagi tahu sebelum ini tadi. Okey, penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM menunjukkan kepentingan industri tersebut di dalam negara sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Okey, di Malaysia, industri merupakan antara salah satu sebuah cabang yang penting bagi orang cakap meningkatkan ekonomi negara, kerana dengan adanya sesebuah industri di Malaysia atau di sebuah negara,
Ia telah banyak membuka peluang kepada rakyat di negara tempatan untuk mencuburi bidang pekerjaan di industri tersebut. Sebagai contoh cikgu berikan industri proton, kilang proton. Okey, di dalam sebuah kilang proton terdapat banyak departmen atau bahagian yang telah ditawarkan untuk dalam bidang pekerjaan, sebagai contoh kejuruteraan mekanikal, otomotif, elektrikal. Jadi di sini serba sedikit telah memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini, di negara Malaysia, untuk bekerja di bidang industri. Tidak kisah sama ada yang ada ijazah, mungkin mereka boleh masuk di bahagian kejuruteraan. Sekiranya di bahagian sijil ataupun diploma, mereka boleh juga mencuburi di dalam bidang pemasangan ataupun reka bentuk industri tersebut. Ini sebagai contoh lah cikgu nak berikan kepada kamu, agar kamu lebih nampak betapa pentingnya reka bentuk industri ni di negara kita dan juga di negara lain. Okey. Seterusnya adalah prinsip reka bentuk industri. Bidang reka bentuk industri. Reka bentuk industri adalah bidang yang terlibat dalam proses reka bentuk dan pengeluaran. Terdapat 3 reka bentuk industri dalam tajuk ini, iaitu yang pertama, reka bentuk produk, kedua, reka bentuk otomotif, ketiga, reka bentuk perabot. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, yang pertama tadi cikgu cakap, iaitu cikgu beritahu reka bentuk produk. Apakah dia reka bentuk produk? Okey, ia merangkumi perkakasan domestik, iaitu kegunaan harian, aksesori, peralatan elektrik dan sebagainya. Produk dengan reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Okey, di dalam reka bentuk produk ini, apa yang kamu boleh nampak lah, senang kamu nak gambarkan di rumah kamu, seperti produk elektrik, seperti produk penapis air, iaitu jenama kowe, tak pun jenama sebagainya, sebagai contoh. Okey, di situ industri telah mengeluarkan reka bentuk produk penapis air untuk digunakan oleh pengguna untuk kegunaan sebagai minuman. Kiranya ia berfungsi lah untuk manusia untuk kegunaan harian, iaitu untuk minum. Okey, produk reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi menjadi pilihan pengguna. Okey, ini bermaksud sebuah reka bentuk produk itu haruslah menarik, baik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi serta berfungsi dengan bagus. Okey, ini bermaksud sebuah industri tersebut mengeluarkan produk industri seperti elektrik, peralatan ceret elektrik, iaitu alat pemanas air. Okey, di sini alat pemanas air ini haruslah direka dengan bentuk yang orang cakap yang elegan lah, yang sedap mata memandang dan kompak. Kompak ni bermaksud saiz yang sesuai digunakan untuk dibawa ke mana-mana. Okey, tidaklah sebuah industri tersebut membina sebuah ceret yang terlalu besar yang sukar untuk pengguna untuk membawanya. Jadi seorang pereka tersebut haluslah, orang cakap, membuat desain reka bentuk ceret air ni yang orang cakap menempati dan bersesuaian lah, dan berfungsi dengan bagus ni, dengan baik, bermaksud ceret ni haruslah berfungsi dengan baik, iaitu untuk memanas air. Kalau ceret ini tidak berfungsi dengan baik, iaitu tidak boleh memanaskan air, macam mana pengguna nak guna kan? Jadi inilah bermaksud berfungsi dengan baik. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu reka bentuk perabot. Okey, kalau reka bentuk perabot, kamu boleh tahu perabot di rumah. Okey, sebagai contoh. Okey, ia meliputi rekaan perabot kontemporari, moden, seperti reka bentuk meja, kursi katil dan lain-lain. Reka bentuk perabot yang baik akan menyumbang ke arah pengurangan kos bahan dan penjimatan ruang. Okey, sebagai contoh, sebuah perabot yang dihasilkan haruslah dapat menyumbangkan dalam menyumbang kepada kebaikan lah, sebagai contoh penghasilan sesebuah
katil. Okay, sebagai contoh cikgu berikan. Okay, katil ni untuk kita tidur. Okey, jika zaman dahulu katil ni tiada. Jadi orang pun menciptalah sebuah katil yang orang cakap yang sangat berguna untuk manusia pada masa kini, agar orang cakap elok untuk kesihatan. Jika baring di atas lantai kan tidak elok. Jadi seorang mereka ciptalah sebuah katil, orang cakap katil yang bersesuaian. Sama ada katil single ataupun katil queen, iaitu katil yang besar untuk 2 orang tidur, sebagai contohnya. Okey. Dan juga penjimpitan ruang ni bermaksud tidaklah saiz yang terlalu besar yang boleh memenuhi ruang sesuatu bilik ataupun kawasan. Jadi ialah harus menepati kriteria-kriteria yang hendak digunakan. Tidaklah orang cakap terlalu merepek dalam pembinaan sesuatu perabot tersebut. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk automotif. Okay, dia melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat, udara dan laut seperti motosikal, kereta, jet dan sebagainya. Penampilan reka bentuk yang menarik akan menampakkan kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada reka bentuk produk. Okay. Penampilan reka bentuk yang menarik merupakan orang cakap sebahagian daripada reka bentuk produk, bermaksud sebagai contoh sebuah kereta iaitu jenama Lamborghini daripada sebuah negara di Eropah. Penampilan dia yang menarik bermaksud apabila kamu nampak kereta Lamborghini di jalan raya, sudah semestinya kamu kagum. Lawanya kereta Lamborghini yang lalu tadi, kan? Mesti kamu kagum. Dekat situ dia punya pereka dia telah menghasilkan sebuah orang cakap reka bentuk automotif yang sangat-sangat menarik lah bagi cikgu. Cikgu sendiri pun jujur, cikgu pun minat juga terhadap Lamborghini. Dekat situlah orang cakap menampakkan reka bentuk yang menarik dan menampakkan kehebatan. Penyelesaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna juga diambil kira sebagai faktor kemanusiaan dan ergonomik. Di sini bermaksud sebuah kereta yang dihasilkan, dikeluarkan, haruslah sesuai untuk kegunaan pengguna. Sebagai contoh, sebuah kereta ni berfungsi untuk membawa manusia, membawa orang lah, kan? Jika zaman dahulu kereta ni tidak wujud, dia ada kereta cakap zaman dahulu, apa yang boleh tahu, kereta lembu lah, iaitu lembu di hadapan dan belakangnya seperti orang cakap seperti tempat dia duduk lah. Jadi setelah zaman berzaman, peredaran zaman, hingga ke zaman revolusi, zaman perindustrian, jadi seorang mereka ni, sebuah industri ni, cakap mereka lah sebuah bentuk kereta ni yang boleh digunakan oleh manusia, yang bermanfaat untuk manusia untuk bergerak ke satu destinasi, sama ada jauh ataupun dekat, yang boleh memudahkan mereka lah. Inilah bermaksudkan penyesuaian fizikal dan mental pengguna. Sekarang kita pergi kepada peranan dan fungsi. Faktor reka bentuk berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan dan keperluan manusia. Penentuan reka bentuk industri kepada bentuk mengikut fungsi dan mengikut bentuk. Cikgu nak tanya, adakah kamu faham apa yang cikgu ajarkan ni? Faham, cikgu. Bagus. Sekiranya ada yang tak faham atau tak jelas masa penyampaian cikgu ni, kamu boleh turn on the mic kamu dan soal cikgu. Cikgu akan sedia menjawab. Iaitu kita pergi seterusnya, reka mengikut fungsi. Lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik. Estetik ni bermaksud nilai keindahan, iaitu sudut kecantikan.
ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Okey, sebagai contoh, cikgu berikan untuk bagi jelas, reka mengikut fungsi ni kiranya sesebuah produk ni dibina, orang cakap, tanpa menunjukkan kehebatan atau bentuk kehebatan pada nilai produk tersebut, tetapi dia sangat mementingkan fungsi produk. Itulah yang dimaksudkan memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik. Seterusnya cikgu pergi kepada fungsi mengikut bentuk. Okey, lebih memberi tumpuan penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Okey, dalam bahagian ni fungsi mengikut bentuk ni dia terbalik dengan yang tadi. Yang tadi mementingkan fungsi tapi tidak menitikberatkan nilai estetik, nilai keindahan sebuah produk. Tapi yang ini, fungsi mengikut bentuk ni dia pentingkan, orang cakap, nilai estetik sebuah produk. Nilai kecantikan tu, nampak produk tu cantik je, tapi fungsi dia tidak dititikberatkan. Itulah dimaksudkan fungsi mengikut bentuk. Okey, sementara takut kamu ngantuk ke apa kan, okey, cikgu akan paparkan sebuah video, iaitu penghasilan industri perabot, iaitu kursi. Jadi kamu lebih nampak macam apakah orang cakap, itu industri perindustrian kita, perindustrian sebuah perabot ataupun sebagainya. Okay, mari kita tonton video yang cikgu paparkan. Okey, sekarang cikgu akan paparkan sebuah video, iaitu sebuah, orang cakap, sebuah perindustrian yang menghasilkan sebuah perabot ataupun kerusi. Agar kamu lebih jelas macam manakah industri ni berfungsi dan berjalan, macam manakah penghasilan industri itu, proses penghasilan industri itu berjalan dengan baik. Okay, mari kita saksikan. Okey, macam inilah sebagai contoh sebuah industri perabot dihasilkan daripada tadi pemasangan kayu, pemotongan kayu, dan dijadikan rangka sebagai sebuah sofa, dan seterusnya pemotongan kulit sofa ni, pemasangan kulit sofa pada cushion sofa. Inilah antara, orang cakap, proses-proses yang ada di dalam sebuah industri, sebagai contoh lah yang kamu boleh nampak sebagai gambaran.
Okey, tadi telah kamu tengok video penghasilan reka bentuk perabot. Itu dia, reka bentuk produk, reka bentuk perabot. Seterusnya kita pergi kepada prinsip elemen, ergonomik dan objektif ergonomik. Okey. Prinsip reka bentuk industri merupakan satu gambaran tentang cara kita mengamati dan memproses maklumat visual bagi menghasilkan idea dan imej dalam bentuk 2D. Prinsip ini membantu mereka menggunakan elemen dan menjadikan visual lebih menarik. Elemen reka bentuk pula ialah elemen asas seni reka yang diaplikasi dalam pelbagai unsur komposisi reka bentuk. Faktor kreativiti dan ergonomik penting dalam penghasilan reka bentuk sebelum barangan produk itu dapat dipasarkan. Ini bermaksud prinsip dan elemen ni orang cakap nilai estetik yang ada dalam sesebuah produk tersebut haruslah orang cakap menepati kriteria yang pengguna bakal gunakan. Sebagai contoh, sofa digunakan untuk orang cakap pengguna berehat-rehat di rumah bersama keluarga. Jadi penghasilan mereka bentuk sofa ni orang cakap haruslah orang cakap mempunyai nilai estetik yang tinggi dan berfungsi dengan baik dan kualitinya yang tinggi. Seterusnya kita pergi kepada ergonomik. Ergonomik ialah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Ergonomik memainkan peranan penting dalam penghasilan produk agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Aspek-aspek seperti keselamatan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan dalam penjagaan dan pembaik pulih serta ketahanan produk perlu dipertimbangkan dalam penghasilan suatu produk. Ini bermaksud dalam sesebuah reka bentuk produk yang telah dihasilkan oleh sebuah industri, haruslah sebagai contoh reka bentuk industri, kamu senang nampak reka bentuk industri automotif iaitu kereta. Sebuah kereta, reka bentuk produk kereta itu yang dihasilkan, yang dipasarkan haruslah mempunyai keselamatan yang tinggi, keselesaan untuk pengguna, kesesuaian, kemudahan dalam penjagaan ni. Ini bermaksud sesebuah kereta tersebut haruslah mempunyai nilai-nilai keselamatan yang sangat tinggi agar orang cakap keselamatan pengguna atau manusia yang menggunakan produk tersebut selamat dan selesa dan dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Seterusnya kita pergi kepada objektif ergonomik. Meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan kerja atau sebarang aktiviti yang dilaksanakan seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan memudahkan kerja. Kiranya seorang pereka ni harus meneliti sebuah produk yang ingin dihasilkan yang dapat orang cakap sebelum produk dihasilkan, seorang pereka ni haruslah cakap mengurangkan kesalahan yang besar, kerana bila menjadi kesalahan yang besar dalam penghasilan produk, ia sangat memberi impak kepada pengguna yang boleh orang cakap mendatangkan kecederaan. Seterusnya adalah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti keselamatan, keselesaan, kualiti kerja, mengurangkan kepenatan dan tekanan. Inilah yang tadi cikgu bagi contoh, reka bentuk sebuah kereta, orang cakap dapat memberi nilai-nilai yang positif kepada manusia, kerana dengan adanya sebuah kereta, manusia dapat pergi kerja dengan selamat, dengan selesa tanpa kena hujan dan panas, dan mengurangkan kepenatan dan tekanan mereka. Kalau sebagai contoh, kalau tak ada kereta, mereka jalan kaki ke tempat kerja. Sekiranya tempat kerja tersebut jauh, jadi telah memberi kepenatan kepada manusia dan juga memberi tekanan. So, kualiti kerja manusia tersebut
menurun. Jadi dengan adanya kereta ni orang cakap dapatlah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif. Okey, faham semua belajar? Okey. Okey, slide cikgu pun telah pun tamat. Jadi selepas ni cikgu akan menanyakan beberapa soalan kepada kamu semua, sama ada kamu faham atau tidak. Okay. Mari kita tanya. Okey, jadi topik tujuan kita iaitu reka bentuk industri telah pun selesai. Jadi tadi cikgu telah tunjukkan apakah jenis-jenis reka bentuk industri. Jadi cikgu akan menanyakan beberapa soalan kepada kamu semua. Cikgu nak tengok sama ada kamu faham atau tidak tentang tajuk kita hari ini. Okay. Soalan yang pertama, tidak kisah sama ada sesiapa jawab betul atau salah, tidak kisah. Janji kamu mencuba. Okey, untuk soalan yang pertama, cikgu nak soal, apakah contoh reka bentuk perabot yang terdapat di rumah kamu? Okey, tidak kisah sesiapa boleh jawab. Okey, saya cikgu. Okey, contoh reka bentuk perabot yang terdapat di rumah ialah kursi jati, almari baju dan lain-lain lah cikgu. Okey, betul. Kiranya antara perabot-perabot yang ada di rumah kamu seperti kursi jati dan juga almari, tidak kisah almari apa, berikut merupakan antara contoh reka bentuk industri yang telah dihasilkan. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah contoh reka bentuk industri automotif yang pernah kamu lihat? Saya lagi cikgu jawab. Contoh reka bentuk automotif ya cikgu. Seperti kapal terbang, kereta, motor dan sebagainya lah. Okey, tepat sekali. Bagus. Okay, jadi nampaknya tidak kisah sama ada orang yang sama juga menjawab, tidak kisah. Jadi nampaknya kamu sedikit telah faham topik kita pada hari ini. Okay. Rasanya kelas kita akan tamat buat waktu ini dan kita akan sambung pula pada minggu hadapan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Jaga diri dan jaga SOP semua pelajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.